Hai geng, Assalamualaikum. Welcome to channel Faiz Cerita. Terima kasih banyak-banyaklah kepada tak kisahlah abang ke, adik ke, kakak ke, pakcik ke, makcik ke kan. Kalau ada yang tengok video di Faiz Cerita ni, aku tidak akan pernah berputus asa ataupun berhentilah untuk mengucapkan terima kasih kepada korang yang sudi untuk tengok video yang ada di Faiz Cerita. Ada yang sudi subscribe, ada yang sudi like dan share dan sebagainya. Dan terima kasih banyak-banyaklah. Aku harap korang dapatlah teruskan memberi sokongan tanpa hentilah teruskan memberi sokongan kepada Faiz Cerita. Aku nak ceritakan dekat korang, ada satu kisah seram yang aku dapat yang dikongsikan dari seseorang yang berstatus seorang pelajar dan dia seorang lelaki. Berlaku dekat atas diri dia pada tahun lepas. Apa yang dikongsikan sekitar pertengahan tahun. Dia ni menginap dekat salah sebuah rumah yang dia sewa dengan kawan-kawan dia. Dan dia tak duduk dekat asrama. Kan kebiasaannya pelajar-pelajar ni ada asrama, ada hostel dia kan dekat tempat pelajar, dekat area di situ. Tapi dia ni menyewa dekat luar. Dia ada menyewa satu rumah yang rumah teres lah, rumah bawah bersama dengan kawan-kawan dia duduk dalam 5-6 orang macam tu lah. Dekat rumah tu lah geng, dia terpaksa melalui peristiwa seram ni. Yang di mana dia kata dia duduk dekat rumah tu selama 6 bulan, 7 bulan macam tu. Tak pernah pun mengalami apa-apa gangguan ke, tak pernah pun terfikir, terlintas yang dia akan melalui peristiwa yang menakutkan yang macam ni. Jadi apa yang dia lalui ni, dia rasa macam terkejut dan pelik. Dia bagi tahu mungkin benda ni secara kebetulan lah. Dan disebabkan peristiwa tu, dia macam jadi fobia lah geng. Dia jadi macam takut. Dia kata saya sekarang ni duduk dekat rumah keluarga. Sebenarnya rumah keluarga saya dengan tempat belajar tu kalau saya nak ulang alik ambil masa dalam 45 minit macam tu. Kalau jam dalam sejam. Tapi kalau dia duduk dekat rumah sewa dia ni, dalam 15 minit ke bawah macam tu dah boleh sampai lah dekat tempat belajar tu. Tapi dia kata apakan daya bila dah berlaku keadaan macam tu dia pun tak sanggup lagi lah nak lalui. Dia rasa macam dah fobia. Jadi dia kata tak apalah. Saya lebih rela duduk rumah keluarga walaupun jauh sikit nak pergi tempat belajar ulang alik jauh. Tapi tak apa. Yang penting dia rasa selesa dan dia rasa macam aman sikit lah. Apa yang dia lalui ni geng? Dia cakap kebiasaannya bila balik daripada kelas, dia memang akan balik ke rumah dengan kawan-kawan tau. Tak kisahlah berdua ke, bertiga ke, berempat ke, memang tak pernah balik sorang-sorang. Memang diorang akan balik beramai-ramai. Memang ada berpasangan lah nak balik ke rumah ni kan. Tak pernah lah sorang-sorang. Untuk dia lah. Tapi yang lain-lain tu pernah je balik sorang-sorang. Tapi dia ni memang tak pernah. Memang dia suka balik dengan kawan-kawan nak balik rumah ni. Sebab dia kata dalam perjalanan nak balik rumah tu boleh singgah mana-mana. Lepak-lepak kejap, jalan-jalan cuci mata kejap dengan kawan-kawan. Peristiwa yang menimpa dia ni berlaku bila dia balik sorang-sorang ni lah. Ni aku nak cerita dekat korang ni. Pada aku agak menakutkan jugalah kisah ni. Sebab kalau aku letak diri aku kat tempat dia, aku pun tak boleh bayangkan apa yang aku akan lakukan, apakah yang akan terjadi kat diri aku ni. Ada satu hari ni, dia habis daripada kelas awal tau. So, lepas dia habis daripada dia punya kelas tu, dia nak balik rumah sebab dah tak ada apa-apa aktiviti dah. Jadi dia contact lah kawan dia sorang-sorang. Sebab dia orang ada group lah. Ada contact dalam group tu. Siapa nak balik? Aku dah habis ni kan nak balik rumah. Dia cakap kawan-kawan dia semua tengah sibuk. Ada yang balik lewat petang, ada yang balik malam. Jadi dia cakap, alamak semua tengah sibuk pula kan. Dia nak balik dengan siapa ni? Dia macam frust jugalah. Apa yang dia bagi tahu aku tu, dia kongsikan, dia cakap, saya nak balik dengan siapa kan? Saya seorang-seorang je yang tengah lapang yang lain tengah sibuk. Aduh, nak balik sorang-sorang. Dia kata bukanlah takut nak balik sorang-sorang, tapi dia macam bosan lah nak balik awal-awal bukan ada siapa pun kat rumah. Kalau ada kawan-kawan bolehlah singgah mana-mana kejap kan sebab masa tengah banyak. Tapi dah memandangkan semua tengah sibuk, jadi takkanlah dia nak duduk sorang-sorang dekat tempat belajar tu tak tahu nak buat apa. Jadi dia pun kata tak apalah baliklah rumah dulu. Kalau bosan-bosan petang-petang pergilah keluar kan jalan-jalan dekat area di rumah ke ambil angin ke macam tu lah dia cakap. Dalam perjalanan dia nak balik rumah ni, dia heran. Sebab perumahan dia ni, dekat area perumahan dia ni memang bising. Memang bising lah geng. Memang susah nak dengar bunyi sepi. Kalau sepi pun waktu tengah malam ke atas, itu pun belum tentu lagi. Macam mana pun ada juga dengar sedikit kebisingan. Tapi untuk hari tu,
memang pelik dia kata. Sedangkan waktu tu baru dalam pukul 3.30 lebih nak dekat pukul 4 macam tu lah. Dia pun tak berapa ingat tapi waktu-waktu macam tu lah. Boleh senyap guys. Sedangkan waktu macam tu lah sentiasa bising. Sebab waktu siang memang sentiasa bising lah. Tapi entah macam mana masa tu dia balik sepi. Sebab dia ni balik naik bas. Lepas tu sampai dekat area perumahan dia tu, nak masuk lorong rumah dia tu, dia kena jalan kaki lah. Itu yang dia jadi macam heran sikit tu. Waktu dia berjalan kaki tu, dia pandang kiri kanan, dia tengok suasana macam sepi. Senyap je. Pelik juga dia. Tapi dia tak fikir apalah kan. Tak apalah nak buat macam mana dah. Sunyi kan. Dia pun jalan lah kan. Jalan pelan-pelan nak sampai dekat rumah dia. Sampai dekat rumah dia, dia buka pagar apa semua. Lepas tu memang tak ada orang lah. Memang ada seorang pun. Masa dia nak buka pintu tu, hati dia macam tak sedap tau. Dia kata masa saya nak buka pintu tu, hati saya macam, entah macam tak sedap. Tapi dia tak nak ikutkan sangat lah. Sebab mungkin dia jalan kaki ke, terlalu penat ke. Sebab jantung dia laju ke apa kan. Tak tahulah kan sebab penat ke apa. Dia tak fikir apa pun. Memang dia ni tak nak fikir bukan-bukan lah. Boleh katakan dia ni fikir-fikir benda-benda yang baik je lah. Jadi dia pun masuk rumah, buka pintu, masuk. Tepat je dia tutup pintu rumah. Waktu tu dia dah berada di dalam rumah lah geng. Bila dia tutup pintu, dia dapat rasakan ada satu macam sesuatu yang mematikan dia dari pelbagai sudut tau. Lepas tu bulu roma dia pun naik tegak aja dia kata. Tak pernah dia rasa macam tu. Kebetulan pula rumah tu gelap sebab langsir kan, tutup memang gelap. Dia cepatlah buka langsir tu bagi terang sikit. Tapi memang bulu roma dia tegak lah geng. Memang dia kata dia tak boleh nak nafikan. Memang dia rasa macam daripada pelbagai sudut ni macam ada seakan-akan yang memerhatikan dia. Tapi yalah macam yang dia bagi tahu tadi, dia tak nak fikir bukan-bukan lah. Dia terus nak naik atas dekat bilik, letak barang, letak beg. Dia apa nak pergi mandi lah kan. Sebab baru balik, dia dah berpeluh-peluh semua nak pergi mandi lah. Waktu dia nak pergi mandi ni, dah masuk dalam bilik air, dia cakap bila dia masuk je dalam bilik air, dia buka shower kan nak mandi. Waktu dia nak mandi tu, dalam beberapa minit lah, boleh dikatakan lepas 5 minit macam tu, dia cakap ada macam bunyi kawan dia balik rumah. Sebab dia macam dengar jugalah bunyi pintu tutup kuat tau. Macam kedegang macam tu tau. Dia ingat macam ada kawan dia yang dah balik lah. Tapi dia pelik kat sebab jadi bila dia tanya, semua cakap tengah sibuk. Ada yang balik lambat. Mungkin ada yang balik tertinggal barang ke apa, nak ambil barang ke kan. Jadi dia pun okey lah, tak apalah. Lepas tu pula dia cubalah macam nak panggil kawan dia. Dia buka pintu bilik air tu. Dia panggil, "Oi, siapa yang balik tu?" Dia kata, senyap. Tak ada siapa-siapa yang sahut. Tapi tadi dengar bunyi pintu kuat tu. Memang bunyi pintu dekat rumah dia tu lah. Mustahil rumah jiran sebelah pula kan. Sebab kuat sangat, memang kuat, memang real dengar. Jadi mungkin salah dengar kot dia kata. Okey tak apalah, dia pun tutup pintu bilik air sambil mandi. Lepas tutup je pintu bilik air tu, tengah-tengah nak mandi tu, dia dengar ada orang sebut nama dia. Nama dia Hafiz. Dia dengar ada orang sebut, "Fiz." Dia pun, "Ya weh, kejap ya, aku tengah mandi ni, nanti aku keluar." Lepas tu panggil lagi, "Fiz." Dia macam, siapa pula yang panggil ni kan? Dia tak tahu siapa yang balik kan. Dia ingat kan ada salah seorang kawan dia balik. Kejap aku ni. Dia buka pintu, dia tengok kiri kan. Tak ada. Lepas tu dia jerit lah, "Woi, siapa panggil aku?" Tak ada yang sahut. Lepas tu dia jerit lagi, "Woi, korang jangan main-main. Siapa tu dah balik?" Kat sini yang hati dia tak sedap kan. Kat sini dia cakap macam jantung dia berdegup-degup lah, laju kan. Dah pelik lah ni lah. Memang misteri sangat ni. Dia tutup pintu bilik air, dia mandi lagi lah. Mandi lagi kan. Tengah-tengah mandi tu dia cerita lah. Tengah-tengah mandi nak shampoo apa semua tu, bunyi pintu bilik air tu diketuk. Korang tahu lah pintu bilik air kan, kalau ada orang ketuk macam mana. Macam tu lah bunyi dia. Dia pun macam, "Oi, siapa tu? Jangan main." Lepas tu dia macam nak buka tapi dia takut lah pula macam serba salah kan. Sebab tadi dah 2 kali buka tak ada sesiapa. Dia buat bodoh lah kan. Kau jangan main, lantak kau lah kat situ dia kata. Kan aku nak mandi. Mandi semua. Lepas tu ketukan tu makin kuat tau. Tong, makin kuat. Aku tak pandai sangat buat sound effect tapi macam tu lah. Laju. Lepas tu dia dah macam, dia takut. Tapi pada masa sama dia beranikan juga. Dia macam, dia tutup shower tu. "Weh, apa hal ni korang ni? Aku tengah mandi ni. Jangan kacau." Dia macam tu lah. Apa yang dia sampaikan tu, macam tu lah yang dia cerita kat aku ni. Ini yang aku sampaikan dekat korang ni. Macam tu lah dia cakap. Jadi, dia pun macam abaikan lah. Dia abaikan, dia macam lebih kurang dah habis mandi dah. Dia tengah lap-lap badan kan. Lap-lap badan apa semua, punya ketukan tu dah tak ada tau.
Senyap je, sepi tau. Dah lah memang sepi, tambah sepi lagi. Lepas tu, korang tahu apa berlaku? Pintu bilik air tu macam kena tendang. Ketegang pintu. Korang tahu tak pintu bilik air yang kan pintu bilik air kan banyak dia punya jenis. Ada yang kayu, ada yang apa macam plastik ke apa, tak kisahlah kan. Yang jenis macam tak berapa kualiti sangat lah. Aku rasa korang tahu kot. Memang ketuk pun boleh terasa macam nak tercabut pintu. Ini kan pula macam terajang pintu. Tegang kuat tu. Dia macam tercampak lah ke belakang. Bukanlah tercampak, dia macam sandar kat belakang. Ish. Dia jerit lah, "Woi, apa ni? Jangan main apa semua lah." Dia kata macam tu. Jadi, dia pun maknanya dah rasa lain macam tau. Lepas tu, lagi sekali tau. Tegang lagi. Oi, dia dah rasa, dalam hati dia dah macam, apa benda ni? Dia pun terus berfikir, mustahil ni bukan kawan dia ni. Kawan dia tak buat lah macam ni sangat. Memang ada kawan dia yang suka bergurau. Tapi mustahil sampai macam ni sekali, dia kata. Takkan ada pencuri masuk rumah ke apa kan. Dia pelik juga. Dia risau juga tu. Memang dia risau sangat kan. Dia risau campur takut, campur macam-macam perasaan lah dia kata. Tak nak dia beranikan diri lah. Takkan dia nak duduk terkurung dalam bilik air kan. Dia buka pintu bilik air tu, dia ngintai. Tak ada sesiapa. Dia terus buka besar-besar pintu bilik air tu, terus masuk dalam bilik, tutup pintu bilik, kunci. Masa dia kunci pintu bilik tu, dia nak contact kawan-kawan dia lah. Nak call sorang-sorang apa semua, nak beritahu benda ni lah. Masalahnya bila dia call, dah berkali-kali dia call kawan-kawan dia, seorang pun tak ada respon. Seorang pun tak ada nak angkat call dia. Dan keadaan masa tu memang sunyi. Masih sunyi lagi tau. Tak ada bunyi kereta motor ke apa, tak tahulah. Memang dia kata memang sunyi sangat. Sepi je. Lepas tu, gangguan tu tak terhenti dekat bilik air je, geng. Korang tahu apa yang berlaku tak? Ini yang menyeramkan ni, pada aku seram lah. Waktu dia tengah sibuk-sibuk nak call kawan dia apa semua kan, pintu bilik dia kena ketuk. Lepas tu, ada bunyi suara lelaki garau tau. Bunyi suara lelaki garau yang gelak. Aku tak tahu nak cakap macam mana kan. Aku pula yang rasa seram. Dia, korang bayangkan suara lelaki yang garau gelak. Ketuk-ketuk pintu tu sambil gelak. Yang ni dia kata dah tak dapat dinafikan. Memang dia tak ada fikir baik lah kan. Memang korang pun faham-faham lah kan apa benda kan. So dia kata, tak pernah jadi macam ni, kenapa jadi macam ni pula ni kan. Dia jadi pelik pun ada, heran pun ada. Tapi pada masa sama dia tak boleh fikir dulu benda tu. Dia memang dah 100% takut dah ni. Dia pun duduk dekat katil tu diam-diam. Lepas tu sambil-sambil tu dia call kawan-kawan dia seorang-seorang. Memang susah nak dapat pula time tu. Suara yang sama juga timbul, yang macam memanggil-manggil dia. Macam cakap, "Peace." Macam tu. Aku pun tak tahu nak cakap, geng. Aku pun rasa seram juga ni kan, cerita kat korang ni. Inilah kisah benar yang dilalui oleh seorang pelajar yang nama Hafiz ni, yang dia sudi nak kongsikan cerita ni. Inilah antara sebab kenapa dia jadi fobia. Dia lari duduk rumah keluarga dia. Dia kata dia memang fobia lah nak duduk dekat rumah-rumah sewa ke, kongsikan dengan kawan ke. Dia dah jadi fobia dulu lah sementara ni. Jadi takut lah. Sebab aku sendiri pun nak cerita dekat korang ni, macam dapat feel lah benda tu kan. Kalau aku kat tempat dia pun, tak dapat bayangan weh. Tak tahulah mana aku nak lari kan. Memang aku tak silap, aku jadi wallpaper aku rasa kan. Jadi kejung je lah. Dah jadi benda macam tu. Dia pun dalam hati tu dia baca macam-macam apa semua kan. Dia pun berdoa lah macam-macam apa semua. Lepas tu entah macam mana ada call masuk. Kawan dia call. Kawan dia, apa hal kau banyak-banyak kali ni apa semua? Ada masalah ke? Dia pun cerita lah. Cerita macam ni. Nasib baik kawan dia tu memang on the way nak balik. Memang dia dah settle semua nak balik, tapi nak keluar balik lah. Tapi on the way nak balik rumah tu. Jadi bila kawan dia sampai dekat rumah, kawan dia naik dekat bilik, dia pun terus cerita dekat kawan dia, aku tadi ni. Lepas tu kawan dia pun macam, ya ke? Kawan dia pun macam suspend lah juga kan, macam seram lah juga kan. Habis ni sekarang macam mana? Kawan dia tanya dekat dia lah. Jadi Hafiz ni cakap, kau hantar aku dekat rumah keluarga aku weh. Aku ingat aku nak duduk sana dulu lah sementara ni, takut lah. Nanti kau bagi tahu dekat kawan-kawan yang lain lah hal ni. Lepas tu kawan dia ni cakap, tengok kalau aku nak beritahu, takut diorang pun nanti takut macam mana kan. Tak apalah, nanti pandai-pandai lah aku cakap ni, kau nak pergi rumah keluarga kau ni, aku hantar. Jadi kawan dia ni baik, kawan dia ni pun hantarlah dekat rumah keluarga si Hafiz ni lah. Jadi Hafiz ni packing barang lebih kurang, dia hantarlah Hafiz ni dekat rumah keluarga dia. Jadi tak tahulah Hafiz ni ada cerita ke tak dekat keluarga dia, sebab aku tak sempat tanya lagi pada dia. Cuma apa yang dia kongsikan, update terkini dia, dia dekat rumah keluarga dia, dia berulang-alik dan dia masih belajar lagi. Dan keadaan rumah tu pun dia kata tak tahulah sama ada macam tu ataupun dah okey ke. Sebab apa yang berlaku tu dia anggap kebetulan lah. Sebab selama dia duduk kat situ memang tak pernah berlaku. Itu pertama kali lah yang berlaku tu. Jadi dia anggap benda tu kebetulan je lah. Jadi kawan-kawan dia pun kata dia memang masih lagi menetap dekat rumah tu. Tapi macam
tak sangat lah sebab ada yang macam kadang-kadang bawa balik, ada yang memang letak barang je kat situ bila nak ambil barang baru balik sana. Barang-barang macam yelah rak buku apa semua kan, buku banyak-banyak biasalah pelajar kan. Jadi macam tu lah apa yang dia ceritakan dekat aku. So aku kongsikan dekat korang cerita ni. Terima kasih jugalah dekat Hafiz ni sebab sudi nak kongsikan cerita ni. Sebab masa aku dengar cerita ni memang seram kat geng. Aku rasa macam takut agak aku kan. Tapi inilah dia yang berlaku pada si Hafiz ni, kisah benar dia yang dia lalui, kisah seram dia ni. Jadi kalau korang yang tengah tengok ni pernah lalui kisah lebih kurang macam ni ke, ataupun korang ada nak share apa-apa pandangan, pendapat tentang kisah ni ke, korang boleh komen je dekat ruangan komen di bawah. Jadi aku harap macam biasa geng, korang teruskan support, stay tune untuk support Faiz Cia Cerita. Dan aku juga harap korang dapat support next video Faiz Cia Cerita. Kalau korang ada nak share korang punya kisah-kisah juga, korang boleh share kan, korang boleh DM aku di Facebook page, di Instagram ataupun di TikTok ke. Jadi aku akan kongsikan dalam video lah sekiranya kalau korang sudi nak sharekan korang punya kisah. Jadi itu sahaja geng, sampai di sini sahaja. Assalamualaikum.